Okey, itu dia antara perkongsian-perkongsian yang kita bawakan bersama dengan anda. Jangan lupa untuk terus setia bersama dengan saluran berita RTM, TV1 dan juga pensiman secara dalam talian RTM Klik untuk kita membawakan perkembangan bersama dengan anda. Kita nak memberikan gambaran bersama dengan anda. Selepas ini ada beberapa topik dan juga fokus yang akan kita gambarkan bersama dengan anda bersama dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Khususnya berkaitan tentang bebas asap dengan berkat pada bulan Ramadan ini, dan kita amat bersati untuk bersama dengan Tuan Wan Azrin Izani, Wan Muhammad Zain, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam kepada Ismail dan Faria. Ya. Baik, Tuan, kita juga ingin tanyakan pandangan Tuan sendiri yang mewakili bahagian pendidikan kesihatan. Sejauh mana sebenarnya inisiatif yang telah dilakukan dan bagaimana maklum balas yang dapat dilihat dari masyarakat sendiri berhubung barangkali bulan Ramadan ini waktu yang bagus untuk cuba membasmi tabiat merokok sedikit demi sedikit, Tuan. Okey, terima kasih kepada Ismail dan Zaliha secara khususnya dan kepada RTM secara umumnya yang telah memberikan ruang kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, terutama kepada bahagian pendidikan kesihatan untuk kita menerangkan mengenai nafas baru bermula Ramadan. Dan sebenarnya topik yang kita bincangkan hari ini, kita nak mengambil kepekatan bulan puasa atau bulan Ramadan ini ke arah untuk kita membebaskan, bukan saja pada bulan puasa ini kita mengharapkan keberkatan, rahmat dan ihsan daripada Allah SWT itu untuk kita mencapai keredaannya, dan semoga kita apabila menuju ke pengakhiran Ramadan, kita akan mencapai kejayaan sebenar dalam membebaskan diri kita daripada godaan hawa nafsu dan sebagainya. Jadi itulah mengapa Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil kesempatan ini. Sebab kalau kita fikirkan secara logik, Ismail dan Zahira, biasanya bila kita masuk tahun baru ataupun ada tarikh-tarikh istimewa dalam kehidupan kita, kita akan mengambil poin ataupun milestone daripada tarikh-tarikh seperti hari raya kita dan sebagainya untuk kita menanam dan memulakan satu langkah baru dan kehidupan. Betul tak? So maknanya jika kita contohnya pada awal tahun kita berazam untuk menurunkan berat badan, nak lebih maju dalam kerjaya dan sebagainya, begitu juga bagi kita sebagai seorang Islam dan mungkin kepada rakyat Malaysia secara umumnya, kita boleh mengambil kesempatan bulan Ramadan ini sebagai satu titik muda, terutamanya untuk kita membebaskan diri kita daripada bahana rokok ini. Dan kita di Kementerian Kesihatan Malaysia, kita menggariskan beberapa objektif untuk nafas baru bermula Ramadan. Iaitu pertama, bila kita kata nafas baru, pastilah target kita yang utama, saranan kita kepada para perokok di luar sana, perokok sama ada rokok tradisional ataupun mereka ni menggunakan e-cigarette ataupun vape, untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai permulaan untuk berhenti merokok. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak galakkan masyarakat untuk dapatkan bantuan, memberikan sokongan dan bantuan kepada para perokok untuk mendapatkan bantuan yang sepatutnya melalui khidmat berhenti merokok dan juga talian hotline yang kita sediakan bagi membantu mereka mengubah tingkah laku supaya berubah kepada tidak merokok. Dan yang ketiga, bila kita sebut bebas daripada asap, kita tahu kesan daripada asap rokok ni bukan sahaja kesan asap rokok primer kepada perokok itu sendiri, tapi juga kita ada perokok pasif yang mana mereka ni merusak asap rokok sekunder ataupun second hand smoke, yang mereka ni juga akan terkesan mengalami impak yang jika tidak sama dengan perokok mungkin lebih teruk. Kerana dalam rokok ni kita tahu ada lebih daripada 4,000 bahan kimia ataupun lebih yang mana tidak diperlukan oleh tubuh kita, dan benda ni akan dibakar, dihembuskan dan akan menjadi sisa masuk ke dalam udara yang kita hirup dan akhirnya memberikan kesan. Dan inilah kita nak perkasakan bukan perokok untuk speak out, menegur perokok untuk memastikan kesekitaran kita bebas rokok. Dan insyaAllah kepada bulan Ramadan ini saya yakin di mana-mana udara lebih bersih untuk tubuh kita. Ya.
Tuan, juga untuk kita menggalakkan tabiat merokok ini dikurangkan dari semasa ke semasa, seterusnya kepada berhenti merokok, melakukan ia secara perlahan-lahan. Jadi bagaimana dengan amalan berpuasa ini dan juga dengan hanya dibenarkan untuk makan dan minum pada waktu malam, boleh memberikan sedikit demi sedikit untuk amalan ataupun tabiat merokok itu dikurangkan sepanjang sebulan ini, Tuan? Okey, terima kasih pada Ismail. Soalan yang menarik. Dan saya rasa kalau kita fikirkan secara logik, Ismail, kalau kita ikut berpuasa ni dan kita menaiki penerbangan jarak jauh. Contohnya daripada Kuala Lumpur pergi LA ataupun Kuala Lumpur ataupun nak pergi Haji lah, ataupun ke London. So, ia memakan masa berbelas-belas jam. Di Malaysia, kebiasaannya tempoh waktu berpuasa ni daripada kita jam masa waktu subuh pada jam 6 pagi lebih kurang di Kuala Lumpur, sehinggalah kita berbuka puasa pada sekitar jam 7.21 petang, iaitu lebih kurang 13 atau 14 jam. Jadi kalau kita ikut, jika seorang perokok boleh tidak merokok untuk menaiki penerbangan jarak jauh, begitulah juga keadaannya jika kita berpuasa. Dan kalau kita mengambil kesempatan sepanjang waktu siang dengan tidak berpuasa, dalam kehidupan kita ada 24 jam sehari. Saya tak tahu kalau ada orang mungkin 24 jam. So 24 jam, kalau 14 hingga 16 jam, dia sudah dibiasakan dengan tidak merokok, bukan tidak berpuasa, tidak merokok panjang waktu siangnya, sehinggalah pada jam masuk waktu maghrib. Alangkah lebih baik sekiranya ditambah lagi selepas waktu berbuka, tidak meneruskan dengan tabiat rokok, bersolat maghrib, kemudian segera ke masjid dan tinggal waktu tidur je selepas pada itu dan bersahur. Jadi di situ dah sebenarnya Islam ni dah cukup cantik, di mana dia telah memberikan kita satu regimentary yang mana membantu untuk kita mendisiplinkan diri kita secara perlahan. Memula kita pun ada beri tips dan pendidikan kepada perokok untuk berhenti dengan melengah-lengahkan buka puasa dengan tamar atau hikmah. Terusnya kita meminum air masak banyak yang mungkin bagi menghilangkan rasa ketagihan. Dan kita tahu kita pun simpati kepada para perokok, bukan mudah untuk menghentikan tabiat ini. Tapi penting ahli keluarga boleh membantu, boleh menegur perokok supaya tidak mengambil kotak rokok, dijauhkan kotak rokok daripada meja makan. Yang apabila jangan ambil langsung. Bermesralah dengan ahli keluarga, kerana kita tahu dalam sepanjang tempoh pandemik 2 tahun yang lepas, ramai di antara kita, saya sendiri tidak dapat pulang ke kampung, tidak dapat berpuasa di kampung bersama ahli keluarga, sanak saudara dan sebagainya. Jadi ada kesempatan dengan kuasa perambahan ke endemik ini untuk kita kembali mengimarahkan suasana rumah di kampung dengan suasana untuk kerja dan sihat, hindari tabiat rokok, kesempatan untuk bermesra dan sebagainya, dan kemudian gunakan peluang beramal ibadah. Kerana bulan Ramadan ini bulan yang mensucikan diri kita. Kita tahun melalui 10 hari bulan Ramadan. Alangkah tidak cantik, alangkah jangkanya kalau kita mencampuri kesucian Ramadan itu dengan sesuatu yang tidak manis, iaitu merokok dan asap rokok itu sendiri. Kita sedikit mencacatkan. Biarlah asap tu asap daripada pada Ramadan, itu lebih baik. Tuan, kalau boleh juga kita nak tanyakan, mungkin Tuan telah berikan sedikit pengenalan tadi, tetapi ada juga penemuan ataupun laporan sebelum ini yang mengatakan walaupun pagi sehingga waktu berbuka itu tidak dibenarkan merokok, tetapi chain smoking selepas iftar ini ataupun tidak berhenti merokok selepas waktu berbuka ini merupakan impak yang lebih teruk daripada hari yang mereka tidak berpuasa. Komen Tuan bagaimana? Kita di Kementerian Kesihatan Malaysia, seperti mana kita telah sebutkan tadi, kadang-kadang bila kita mendapat peluang, seingat saya sepanjang kita berada di fasa pandemik dahulu, pada peringkat-peringkat awal, kita merasai keperitan berada dalam PKP dan sebagainya, tidak dapat sebelumnya dah ada tempahan untuk berbuka puasa di hotel terpaksa dibatalkan dan sebagainya, kita tak dapat peluang. Dan bila kita dah kembali untuk berada pada saat ini, keperitan yang dilalui oleh perokok, bukan hanya perokok itu saja, termasuk orang lain yang sebelum ini tidak dapat. Jadi itu seperti mana saya katakan tadi, janggal sekiranya kita nak masuk ke fasa endemik,
kita pun melalui agenda Malaysia, Nasional Malaysia Sihat ini, kita antaranya kita nak meningkatkan kawalan kesihatan tubuh yang mana kita nak tingkatkan imuniti dan mengurangkan tabiat-tabiat yang menjejaskan kesihatan kita melalui gaya hidup. Dan antara aktiviti yang menjejaskan kesihatan daripada gaya hidup kita adalah tabiat merokok itu sendiri dan produk-produk yang lainnya. Jadi kalau kita dapat menjauhkan perkara itu, dan kalau kita tengok daripada data perokok di Malaysia kita ada lebih kurang 22 atau 21% perokok berbanding populasi dewasa di Malaysia yang bermakna jika daripada 10 orang mungkin 2 orang yang perokok. Jadi kalaulah kita dapat 2 orang ni lagi dapat mengurangkan tabiat ataupun tidak merokok, akan membantu 8 orang yang lain menikmati udara yang bersih. Jadi bagi saya, nasihat saya kepada para perokok, gunakan kesempatan. Mungkinlah ini satu, kita boleh katakan sebagai satu amal jariah yang boleh membantu orang lain untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Untuk itu yang pertama. Yang kedua, selepas berbuka puasa, ahli keluarga boleh memainkan kanan dengan menegur. Itu satu, agar tidak memudaratkan. Sebab kita kena ingat, di meja makan kita, mungkinlah kalau kita berbuka puasa sekarang ni ramai kita boleh buat potluck, nak berbuka bersama-sama rakan-rakan di office. Saya rasa RTM pun ada buat benda tu kan, buka puasa bersama rakan-rakan. Mungkin boleh tegur rakan-rakan ataupun ada grup yang nak mula stop merokok dia selepas buka puasa, jangan join. Kalau boleh elakkan, ada tegur mereka. Yang ketiga, elakkan daripada niat nak berhenti, tapi kita bertukar kepada produk-produk lain seperti vape ataupun e-cigarette. Sebab kalau betul-betul kita nak berhenti, seperti mana yang kita tahu, kalau kita nak bebas daripada penyakit, kita jumpa doktor, kita jumpa dengan mereka, warga kesihatan dan sebagainya, dapatkan bantuan rawatan dan sebagainya. Bukan tidak dengan merokok, dapatkan bantuan yang sebenar. Kita sediakan talian hotline di 038883 400 yang mana kita memberikan khidmat secara percuma, bantuan kaunseling kepada perokok berhenti. Dan juga di seluruh Malaysia dapat 49 klinik berhenti merokok yang menawarkan khidmat berhenti merokok secara percuma kepada para perokok. Guna kesempatan ini, elakkan terpengaruh dengan kita di Malaysia ni banyak kan suplemen, nak kurus dan sebagainya. Begitu juga rokok ada pressure untuk bertukar. Yang kita risau daripada bila kita memulakan tabiat baru dengan menghisap rokok, akan dilihat oleh anak-anak kita, generasi muda, dan mereka ni yang dahulunya mungkin tidak berokok, mereka start vaping ataupun menggunakan e-cigarette yang ada nikotin. Kemudian mereka akan menggunakan produk berkenaan kerana dia tengok contoh daripada kita kan sebagai orang dewasa, dan lama-kelamaan data telah menunjukkan mereka juga akan beralih kepada merokok satu masa nanti. And that's why penyatakan komitmen Kementerian Kesihatan Malaysia, utamanya Menteri Kesihatan Seri Kamaluddin telah menyatakan bahawa komitmen beliau untuk memastikan generasi muda Malaysia yang lahir pada tahun 2005 dan seterusnya sebagai generasi penamat budaya merokok ataupun generational endgame. So, gunakan kesempatan nasihat saya kepada perokok yang sana, jika terbaik, dan itulah bekalan amal jariah kita yang kita harapkan, kita doakan semoga mendapat ganjaran daripada Allah SWT yang semuanya sebagai banyak. InsyaAllah. Tuan, sedikit berkenaan tentang menggantikan merokok ini dengan vape. Adakah ia satu alternatif yang baik, dan kalau sekiranya ia tidak ada beza pun antara vape dan juga merokok, apakah antara perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian untuk mereka yang sedang menghisap vape kepada ketika ini? Okey, terima kasih kepada Ismail. Banyak soalan Ismail ni, menarik ni. Kalau kita equatekan dengan perokok ke sini, kos perawatan perokok berdasarkan angka pada tahun 2004 dan kosnya sentiasa meningkat dengan inflasi. Kos rawatan untuk seorang perokok adalah lebih kurang RM58,400 dan kos ini sentiasa meningkat. Dan kita boleh kata dalam 60 hingga 70 ribu, dan ini semua adalah wang kita sebagai pembayar cukai.
yang mana hasil bayaran kita itu kita terpaksa gunakan. Tidak bermakna kita tidak merasa simpati kepada kelompok inaktif ataupun mereka yang terkesan daripada talian merokok, tapi inilah kos yang perlu kita bayar. Dan kajian juga telah menunjukkan bahawa di Malaysia peningkatan trend untuk mengambil produk selain rokok seperti vaping dan e-cigarette dan kebimbangan berdasarkan kajian-kajian daripada luar negara, mereka ni akan satu masa nanti tidak akan beralih kepada rokok juga, disebabkan mungkin dia nak keep yang lebih tu di dalam rokok. Sebab kita kena ingat peranti vape dan e-rokok ni dia dalam bentuk cair. So bila cair dia perlu dipanaskan berbanding dengan rokok yang mana perlu dihisap, ada aktiviti menyalakan rokok dan sebagainya. So, dan orang selalu mengaitkan merokok ni seolah-olah menampakkan kedewasaan dan sebagainya, macho dan sebagainya kan, ataupun status gaya hidup dan sebagainya. Tapi ini semua kalau kita nak beralih, dia akan seolah-olah kita keluar daripada mulut buaya masuk mulut harimau. So, dan berdasarkan kajian yang task force yang ke atas kaitan dengan penyakit berkaitan vaping dan juga e-cigarette ini menunjukkan kalau kita kira kos dan mereka yang terkesan dengan COVID contohnya. Kalau kita tahu COVID akan menjangkiti saluran pernafasan, itu juga kesannya yang mengikut data WHO menunjukkan bahawa perokok adalah 2 kali ganda risiko untuk mendapat jangkitan yang lebih teruk daripada jangkitan COVID-19. Begitu juga dengan mereka yang menggunakan e-cigarette ataupun vaping. So, maknanya sudahlah kita baru saja nak keluar daripada kita kata pandemik ini nak beraksur kepada endemik. Tapi kalau kita tidak menyekat, kita akan pergi kepada double burden. Double burden ini akan terbagi kepada kantong wang negara yang mana kita sebagai pembayar cukai akan menanggung kos ini pada tahun-tahun mendatang. Dan ini sama sekali, sebab itu komitmen daripada Kementerian Kesihatan Malaysia adalah sebaiknya jika kita boleh gunakan ini untuk kita bangunkan remaja, belia, anak muda kita dan pastikan kita nak denormalize anak-anak muda kita yang lahir tahun 2005 dan seterusnya agar tidak dibiasakan bahagian rokok. Baik, terima kasih Encik Wan kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Banyak sebenarnya boleh diambil manfaat daripada apa yang telah pun dikongsikan oleh Tuan Wan sebentar tadi, terutamanya bagi anda yang masih lagi cuba untuk berhenti merokok. Dan perlu juga kita ingat bagaimana sistem sokongan di sekeliling itu juga penting. Sebab kadang-kadang kalau seorang nak berhenti merokok pun tapi ada penggalak-penggalak di keliling ni agak sukar juga perjalanannya. Terima kasih Encik Wan kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Ya, insya-Allah kita terus istiqamah dalam bulan yang mulia ini. Terima kasih Tuan bersama dengan kami pada pagi ini.